Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Seperti biasa bertemankan dua jejaka hari ini. Saya Zul Yusof. Semula saya Dina Syah Salim bersama dengan anda pagi ini akan cuba menghiburkan anda. Cuba menghiburkan di waktu pagi supaya menariknya hari ini berbicara hari Khamis. Saya perasan tahu kita sebenarnya dah cuti hampir hari Isnin. Betul. Kemudian Selasa tu patut masuk kerja dah kan. Betul. Tapi saya rasa kan kebanyakan sambung cuti. Sambung cuti lagi. Itulah berjam selit rasa macam nak cuti lagi dah. Kerana saya pergilah kebanyakan kawasan pusat belah ramai. Mungkinlah barangkali mengambil kesempatan ini untuk mengambil masa lebih sedikit, dan sekolah juga difahamkan kebanyakan sudah memulai cuti sekolah. Betul. Jadi ibu bapa pun ambillah break sikit, bagi peluang kepada anak-anak, sebab kalau biasanya dahulu kita banyak ambil cuti hujung tahun. Tapi hujung tahun banyak pula waktunya dah berubah waktu jadual sekolah kan. Betul. Jadi dah tukar dah sikit. Bulan 3 tu adalah ataupun bulan 2 merupakan tarikh untuk ibu bapa juga sama-sama mengambil cuti lebih panjang sikit. Betul. Dan dalam masa sama juga ini berita baik yang boleh kita kongsikan untuk penjawat awam. Ada di portal bernama.com. Berkaitan dengan apa Dini? Boleh baca? Ini berkaitan tentang keputusan tambah baik struktur gaji penjawat awam yang dijangka akan diumumkan pada Belanjawan 2025. Biasanya kalau Belanjawan itu diumumkan biasanya pada kebiasaan dilakukan pada bulan Oktober pada setiap tahun, dan kita jangkakan ianya akan diumumkan pada ketika itulah, kerana isu berkaitan pembaikan ataupun tambah baik struktur gaji penjawat awam ini bukan perkara yang baru lagi, kerana kerajaan telah pun memikirkannya untuk memastikan supaya ianya bertepatan dengan keadaan perubahan semasa, khususnya apabila melihat kepada peningkatan kos sara hidup. Jadi saya kira ini satu berita baik, dan difahamkan juga bulan ini pun adalah berita baik juga diberikan InsyaAllah akan diberikan kepada penjawat awam. Moga-moga apa yang diberikan oleh kerajaan itu nanti dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Harapnya adalah pertukaran tambahan untuk hari raya nanti. Kita tak tahu, kita boleh berharap je lah, tapi kita tengoklah macam mana nanti. Dalam masa sama juga, ini juga berita baik untuk pair kita punya rakan tugas di bilik berita berkaitan dengan wanita juga, di mana Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mengumumkan bahawa pada 8 Mac nanti kita akan menyambut hari sambutan Hari Wanita Antarabangsa yang akan diadakan di Sunway Pyramid Convention Centre SPCC Petaling Jaya. Ada beberapa perkara yang akan difokuskan, antaranya berkaitan dengan toleransi sifat keganasan, peningkatan penyertaan wanita dalam aktiviti ekonomi, dan juga penambahbaikan persekitaran bagi menjamin kesejahteraan wanita. Dan dari tahun ke tahun nasib wanita ini terus kita bela lah dalam kita menjaga mereka, dan juga ia selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Betul, dan difahamkan untuk tahun ini dengan tema Wanita di Julang, Negara Gemilang. Kita harapkan agar pemekasan wanita terus berada pada tahap yang sepatutnya, dan kita nak memperkasakan wanita pagi ni bukan kami berdua saja lelaki, pastilah kena ada wanita. Betul. Kan. Kita bersama rakan tugas dari berita. Namun sebelum itu seperti biasa, tengok cuaca dulu. Okey. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman langsung dari bilik berita. Baik, kita mulakan dengan laporan utama berita. Batu tunggul ikonik di Taman Negara Bako yang dikenali sebagai The Cobra Head Sea Stag yang runtuh kemarin tidak harus dipolitikkan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, perkara itu merupakan fenomena alam yang tidak boleh dielakkan. Mengulas kenyataan Michael Kong Feng Nian, iaitu pembantu khas kepada pengerusi DAP Sarawak, Chong Chien Jen, yang mempersoalkan usaha diambil kerajaan bagi memelihara khazanah alam berharga itu. Datuk Seri Abdul Karim berkata, tidak dinafikan rata-rata rakyat menyatakan rasa sedih apabila khazanah yang berusia lebih 100 tahun itu hilang buat selama-lamanya. Namun kejadian berkenaan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC dalam satu kenyataan yang dimuat naik di media sosial semalam memaklumkan batu tunggul ikonik di Taman Negara Bako itu runtuh berkemungkinan besar disebabkan kejadian ombak besar.
Menurut SFC, kejadian ombak besar baru-baru ini adalah kemuncak yang menyebabkan keruntuhan itu susulan daripada hakisan yang berlaku sejak berjuta tahun di pantai Sarawak. Sarawak akan bekerjasama dengan Negara Kesatuan Eropah EU dalam sektor pengeluaran tenaga bagi mengurangkan kesan perubahan iklim. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata kerjasama itu bakal melibatkan pembangunan dari segi teknologi terutamanya dalam penghasilan hidrogen. Seiring kemajuan teknologi yang akan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga fosil yang kosnya sentiasa meningkat, beliau yakin kos penghasilan hidrogen kelak bakal menjadi lebih murah dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Katanya Sarawak mengambil peduli isu pemanasan global dan mahu ada tanggungjawab bersama dalam membantu mengurangkan pengeluaran karbon dan perubahan iklim yang telah merekodkan suhu tertinggi dalam sejarah pada tahun lepas. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam pelancaran Invest Sarawak dan Hari Perniagaan di Kuching. 3 rumah musnah dalam insiden kebakaran di Kampung Baru Lintang, Sungai Siput Perak awal pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarokzi Nur Ahmad, kebakaran itu turut membabitkan 2 kereta yang musnah 90%. Katanya Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Siput menerima panggilan berhubung kejadian tersebut pada 1.16 pagi dan jentera sampai di lokasi setengah jam kemudian. Operasi melibatkan 23 anggota melibatkan BBP Sungai Siput dan BBP Kuala Kangsar. Sabarokzi memaklumkan 3 rumah kelas A terbakar, rumah pertama terjejas 80%, kedua 90%, manakala ketiga 5% dan mangsa yang terbabit dalam kejadian ini. Menurut beliau, operasi terkawal pada pukul 2 pagi tadi. Sekian daripada saya Nurnisam Sheila Osman langsung dari Bilik Berita untuk waktu ini. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baik, kembali semula. Hari ini kita bercakap berkaitan tentang satu isu yang saya kira sering kali diperkatakan oleh masyarakat umum apabila kita sering kali menggunakan media sosial sebagai sahabat baik kita. Maka apa yang dihidangkan di media sosial itu barangkali mempengaruhi kehidupan kita. Betul. Dan ia juga terkait rapat dengan individu-individu yang barangkali menyampaikan dakwah-dakwah Islamiah tetapi menimbulkan perdebatan apabila wujud konflik pendapat yang akhirnya mencetuskan kepada polemik yang tidak sepatutnya berlaku. Sekarang semua orang nak jadi influencer, semua orang nak melontarkan idea-idea yang terbuku di hati. Betul. Jadi hari ini kita nak bercakap berkaitan dengan semua orang boleh berdakwah ataupun tidak, bersama dengan tetamu kita pada hari ini dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, iaitu Dr. Nur Syahidah Paal. Apa khabar Doktor? Terima kasih bersama dengan kita pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan pertama Doktor, mungkin kita boleh tahu sebenarnya kerja menyampaikan dakwah ini ada pengkhususan tugas kepada orang-orang tertentu ataupun semua orang sebenarnya boleh menyampaikan dakwah ni? Okey, terima kasih pertamanya kerana menjemput saya di studio.
sebenarnya tugas untuk menyampaikan dakwah ni adalah tugas semua orang. Sebagai seorang Muslim, kita dituntut untuk menyebarkan usaha-usaha dakwah lah. Itu secara pendeknya lah. Sebab kita sebagai manusia dilahirkan oleh dicipta oleh Allah sebagai hamba dan khalifah, dan salah satu tugas khalifah itu ialah mentadbir alam, dan berdakwah itu adalah cabang daripada mentadbir alam itulah. Berdakwah itu adakah ianya berfokuskan kepada penyebaran ilmu-ilmu berkaitan keagamaan semata-mata, ataupun ianya lebih daripada konsep itu? Oh tidak, berdakwah tu sangat luas. Kita boleh berdakwah dalam pelbagai bidang dan cabang. Dekat mana kita berada, di situlah kita berdakwah dengan kepakaran dan keupayaan yang kita ada. Jadi dalam konteks itu, kepakaran yang kita ada, bagi mereka yang tidak pakar, adakah mereka ini tidak berhak untuk melakukan tindakan menyampaikan dakwah, ataupun ianya bersifat mengikut siapa yang menyampaikan dakwah itu? Siapa yang pakar dan siapa tak pakar, ya. Sebenarnya masing-masing ada kepakaran dia. Kalau dia boleh buat pasu bunga, itu kepakaran dia, dan dia boleh berdakwah dengan menggunakan bagaimana cara pasu bunga ini. Dia adalah apa yang Allah berikan bakat kepada kita. Itu satu dakwah juga sebenarnya. Jadi siapa pakar tak pakar tu, semua orang ada kepakaran masing-masing yang boleh digunakan untuk berdakwah. Okey, kita nak fokuskan lebih dekat lagi berkaitan tentang dakwah, berkaitan tentang isu keagamaan yang barangkali kita harus perhati lebih mendalam. Individu yang menyampaikan dakwah dalam bentuk keagamaan ini, wajarkah individu itu perlu mempunyai kepakaran dalam bidang keagamaan baru boleh untuk berdakwah, ataupun sebenarnya tidak kiralah anda pakar ataupun tidak, seperti saya yang tidak pakar seperti saya ini, boleh saja asalkan saya tahu tentang maklumat berkaitan tentang satu perihal, maka saya boleh kongsikan kepada masyarakat umum? Prasyarat utama untuk berdakwah ialah pertama sekali ikhlas lillahi ta'ala. Bila dia ikhlas nak menyampaikan apa yang Allah ajar, dia insya-Allah dia secara automatik akan pergi turun belajar. Okey, tapi semua orang boleh start dakwah dengan apa yang ada, tetapi dalam masa yang sama kena berusahalah, kena ada motivasi untuk teruskan belajar, ada sedikit ilmu agama, dan sentiasa merujuk kepada pakar-pakar dalam bidang keagamaan lah kalau nak berdakwah dari aspek yang melibatkan Al-Quran, hadis misalnya. Kena merujuklah kepada pakar-pakar Al-Quran dan hadis. Tapi kan doktor, kalau menyentuh berkaitan dengan perkataan pakar itu sendiri, dia merujuk kepada seseorang yang mahir dan juga tahu lebih mendalam berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, mereka menggunakan medium social media ini dengan atas dasar, oh kita dah belajar dekat Mesir, dekat Jordan dan sebagainya, aku boleh berdakwah. Sekarang kita tengok banyak trend pendakwah yang timbul seperti cendawan, merata-rata kita ada. Dengan penggunaan media sosial pun mereka gunakan medium tu untuk menyampaikan dakwah. Jadi kalau kata mereka ini self-claim sebagai pakar, valid ke tidak untuk menyampaikan dakwah itu sendiri? Dia kena sebut dia adalah pakar dalam bidang dia. Okay. Macam saya sebut sebentar tadi kan. Pada saya, kalau ramainya macam cendawan tumbuh selepas hujan yang berdakwah melalui media sosial, ini adalah satu berita gembira, kerana ia adalah seruan Tuhan untuk kita sebagai manusia berdakwah. Jadi bila ramai golongan berdakwah di media sosial, ia adalah satu yang baik sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama, ia mungkin menjadi satu petanda yang buruk juga kalau dia menyebarkan daya-daya yang tak betul kan. Tapi bagi saya itu adalah satu cabaran sebenarnya. Kita sebut tentang dakwah, jangan sebutlah kalau tentang dakwah kalau kita tak nak berdepan dengan cabaran. Ini adalah cabaran. Bila media sosial semakin banyak digunakan pada masa kini, cabaran itu akan wujud, dan ia adalah tanggungjawab kepada mereka yang berilmu untuk turun ke lapangan, bagi kesedaran, menyampaikan ilmu dan tunjuk ajar macam mana cara berdakwah yang betul, konten yang betul, bagi peluang pada mereka yang baru menceburi bidang dakwah ataupun yang tidak mempunyai kepakaran dalam bidang dakwah itu sendiri, memperbetulkanlah. Tapi saya rasa kita tak perlu sekatlah mereka yang nak menceburi bidang dakwah itu. Cuma kempen ataupun kesedaran itu kena sentiasa dilakukan supaya dakwah itu berterusan dapat dilaksanakan dengan baik. Integriti untuk seorang pendakwah itu, kita tahu apabila menyampaikan tu akan ada yang terpengaruh, tapi kita tak nak sehingga apa yang disampaikan tu menyebabkan terpesongnya amalan dan juga akidah seseorang. Jadi integriti untuk seseorang individu itu dalam menyampaikan sesuatu perkara, apa sebenarnya integriti yang perlu dipegang dalam menyampaikan
dakwah itu sendiri. Macam saya sebut tadi, prasyarat utama dalam berdakwah itu ialah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Apabila dia ikhlas, dia tahu tanggungjawab tentang maklumat yang disampaikan itu mestilah benar dan menjaga kesucian agama Islam. Itu adalah prasyarat utama, dan sekiranya dia tak dapat, tapi saya cakap lah ya, nak ikhlas, nak mencapai tahap ikhlas itu bukan suatu perkara yang mudah. Bahkan kita yang duduk di dalam kelompok belajar agama itu pun sukar sebenarnya nak mencapai tahap ikhlas. Sebab tu kita kena sentiasa berdoa supaya Allah beri kita keikhlasan, dan bila kita benar-benar ikhlas di dalam kita punya usaha dakwah itu, kita akan menjaga amanah kita. Itulah maksudnya, apa sahaja ilmu-ilmu yang ada kita cuba sampaikan dengan cara yang betul, menepati syariat Islam, berpandukan Al-Quran, berpandukan hadis yang betul, dan kita macam saya sebut tadi, sentiasa ada motivasi untuk terus belajar. Baik, bagi kita sebagai orang yang menerima dakwah tersebut, bagaimana kita nak membuat pilihan dan melihat dakwah yang berkualiti? Apakah kriteria-kriteria kita sebagai pembaca barangkali, penonton barangkali, untuk menilai bahawa ini adalah bentuk dakwah yang berkualiti yang perlu untuk kita ambil dan boleh kita amalkan? Okay, simple. Islam is the way of life. Islam ajar daripada sekecil-kecil perkara kepada sebesar-besar perkara. Okey, termasuk juga macam mana kita nak menilai, melihat, mendengar apa yang kita dapat daripada media sosial tu. Dan Islam ajar untuk menerima maklumat itu ialah melalui tabayun. Kita selidik dengan lebih mendalam. Bila kita cerita tentang tabayun ini, ialah bermaksud kita cuba menggunakan kesedaran minda kita apabila kita menerima maklumat. Okey, berfikir secara kritikal, analisis, dapatkan sumber dan data yang betul daripada maklumat tersebut, membuat perbandingan antara satu perspektif dengan perspektif yang lain, merujuk kepada pakar-pakar sebelum kita betul-betul mengambil ia sebagai satu yang kita boleh jadikan hujah pula seterusnya kita sampaikan kepada orang lain. Okey, Doktor, valid ataupun tidak kalau kita mengatakan bahawasanya tengok apa yang disampaikan, bukan tengok siapa yang menyampaikan? Tepat sekali. Okey, untuk memahami naratif ini, bagaimana harus kita melihat tentang konteks, lihat pada apa yang disampaikan, bukan kepada siapa yang menyampaikan? Adakah sesiapa kita menutup mata, siapa yang menyampaikan itu, ambil saja input-input yang berikan itu seolah-olah yang berkenaan dengan sesuatu yang dekat dengan kita, baru kita ambil? Tetapi kalau individu itu barangkali dia seorang yang tidak berpotensi ataupun pakar, itu perkara biasa ataupun boleh diabaikan. Okey, kita tak boleh menolak ya, kalau di dalam media sosial ni influencer, orang-orang yang berpengaruh, orang yang ada nama, kita akan memang mudah terpengaruh dengan dia. Tetapi sebab itu saya cakap, bila kita nak menjadi pendengar, orang yang melihat dan mengambil maklumat, kita kena sentiasa dalam keadaan sedar. Walaupun kita tahu siapa orang itu, tetapi apa yang lebih penting ialah yang disampaikan itu, sama ada dia terkenal ataupun tidak, ialah apa yang disampaikan itu betul ataupun tidak, benar-benar betul ataupun nampak seperti betul tapi tak betul. Iaitu yang kita kata, kita kena ada minda yang sedar, dan budaya intelektual itu kena diwujudkan juga. Okey, Doktor, satu perkara lagi menyentuh tentang perkara ini ya, kerana kita perlu faham dan kita telah pun diajar dari dahulu lagi, apabila apa yang kita sampaikan itu sebaiknya kita lah memang amalkannya juga. Malahan di dalam firman Allah juga ada menyatakan tentang perkara ini, betapa perlunya untuk kita mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat ataupun dalam kita berdakwah. Dalam konteks ni, bagaimana kita harus untuk mengembangkan kepada dakwah sendiri, bagaimana kita harus melihat bahawasanya setiap intipati yang kita sampaikan kepada masyarakat itu dijadikan sebagai amalan dahulu sebelum kita menyampaikan kepada orang lain? Sebenarnya semasa kita berdakwah, masa itulah kita cuba memperbaiki diri kita. Kalau kita nak tunggu kita sempurna, memang kita ni bukan makhluk yang sempurna. Yang sempurna, yang maha sempurna itu Allah. Tetapi dalam masa kita berdakwah, dalam masa itu juga kita cuba memperbaiki diri kita, memperingatkan orang lain, itulah kita memperingatkan diri kita juga. Okey, Doktor, satu perkara lagi tentang perihal ini, antara personaliti dan juga apa yang dimaklumkan kepada umum. Bagaimana harus kita untuk meletakkan tembok ataupun memisahkan dan mencari titik keseimbangan barangkali antara apa yang disampaikan itu dengan siapa yang menyampaikan, kerana tidak boleh kita lari daripada kita melihat personaliti seseorang tersebut. Kadang-kadang kalau kita hanya bercakap soal apa yang diambil, barangkali sukar juga, kerana secara psikologi ni kita akan menilai siapakah individu tersebut, dan sampaikan satu keadaan kadang-kadang kita sampai taksub, sehingga kan apa kesalahan dilakukan oleh individu tersebut, figura tersebut, kita tak berani nak persoalkan, kerana kita beranggapan dia orang baik sebab dia banyak berdakwah, sedangkan manusia juga tidak ada daripada kesilapan.
Timbuk ya. Jadi kita, sebab tu saya sebut daripada tadi awal lagi, kita perlu sentiasa dalam keadaan sedar. Kita boleh ambil maklumat, kita nampak kita mudah terpengaruh, tetapi kita kena berhenti sekejap dan sentiasa muhasabah diri, tanya apa sahaja maklumat yang kita terima itu, adakah ianya benar-benar boleh dipakai ataupun tidak. Muhasabah tu memang sangat penting dalam Islam ajar. Dalam setiap masa kita kena lakukan perkara tersebut. Okay. Doktor, secara asasnya kalau untuk mereka pendengar lah terutamanya dalam melakukan fact check apa yang disampaikan itu, sekurang-kurangnya berapa orang yang perlu mereka jumpa untuk memastikan ayat atau interpretasi yang disampaikan itu maksudnya sama? Sebab kalau kita tengok satu konteks ayat, orang lain cara penyampaian dia. Kita tengok ceramah yang lain, ayat yang sama tapi konteks yang disampaikan tu berbeza sedikit. So secara asasnya berapa ramai sebenarnya kita nak kena rujuk untuk memastikan bahawa apa yang kita faham sebenarnya tu betul dan tak salah? Susah juga nak jawab tentang berapa ramai yang kita perlu jumpa itu, tetapi cukuplah kalau kita dapat, yang pertama kita rujuk Al-Quran dan Sunnah, yang kedua kita jumpa dengan pakar-pakar yang memang di dalam bidang tersebut, kita tahu siapakah pakar-pakar yang memang mengkaji tentu contohnya mengenai hadis dan ayat Al-Quran, kita pergi kepada dia dan tanya, dan boleh rujuk kepada 2-3 orang pakar lah kalau tanya bilangan, 2-3 orang pakar, dan bandingkan antara satu sama lain. Saya kira di situlah kita buat analisis. Okey, dan akhirnya kita menyimpulkanlah kesimpulan yang kita nak buat itu pun kalau nak disembangkan memang panjang lagi. Kita boleh bahaskan tentang kesimpulan. Bagi mereka menjadi dakwah, perkara harus yang untuk dilihat dalam berkata tentang adab dalam berdakwah. Apakah perincian adab dalam berdakwah yang diunjurkan oleh Islam sendiri? Adab dalam berdakwah lah. Okey, yang pertama niat. Niat tadi yang pertama saya sebut ikhlas, yang kedua kita menghormati alim ulama, yang ketiganya kita kena faham kita punya budaya dan sosial masyarakat kita. Bila kita memahami, kita akan ada rasa empati dan kita akan lebih beradab, dan kita tidak akan mudah judge, kita tidak akan mudah menjatuhkan, mengecam dan sebagainya. Sekiranya kita benar-benar memahami dan empati, meletakkan diri kita di tempat siapa kita punya mad'u tu, maknanya sasaran dakwah kita. Itu yang asas. Okay, untuk pendakwah juga barangkali ada satu perkara yang mungkin harus untuk diperjelaskan di sini. Mengambil jalan berdakwah dan menunggangi makna dakwah itu untuk kepentingan peribadi. Bagaimana dalam konteks ini? Kerana kita faham kalau di media sosial itu salah satu perkara lagi untuk menjadi popular, barangkali untuk menambah pendapatan. Maka menunggang elemen dakwah ini untuk kepentingan sendiri. Bagaimana dalam konteks ini? Ya, memang itu tak dinafikan, ramai sebenarnya hari ini yang menunggang dakwah itu kan untuk kepentingan sendiri. Tetapi sebab itulah kita sebagai orang yang menerima dakwah itu kena pandai membezakan. Kita kena faham sebenarnya kalau berdakwah di media sosial itu, di media sosial adalah tempat yang penuh dengan taktik dan strategi dan agenda-agenda tertentu, kan. Itu yang kita kena bagi faham ke dalam pada masyarakat. Sebab itu saya kata budaya intelektual itu kena diwujudkan dalam masyarakat supaya dia dapat melihat dengan mata hati, sebenarnya bukan mata, bukan telinga saja, tapi dengan hati mereka sendiri apa yang sebenarnya cuba disampaikan. Ini hanyalah ini marketing je ke? Ataupun ini adalah sebenarnya benar-benar apa yang Allah sampaikan, apa yang ingin disampaikan secara jujur dan ikhlas ataupun bagaimana, kan. Tetapi tak apalah, asalkan mereka nak menunggang macam mana pun, kalau dia tidak menjejaskan kita sebagai pengambil ilmu lah, kan, yang nak menunggang tu of course tak baik. Sebab saya kata tadi asas prasyarat dia ialah ikhlas. Itu sebagai pendakwa. Tetapi kita ini yang mendengar dan melihat, kita kena tahu bezakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang sebenarnya menunggang, apa yang sebenarnya tidak. Tetapi input-input yang baik itu kita tetap ambil lah. Okey, alright. Sikit sajalah, ringkas, paling simple saja jawapan ni saya nak bertanya. Apabila kita menjadi pendakwah ini dan berdepan dengan situasi semasa dengan kepesatan teknologi dan sebagainya, termasuk juga dengan audiens yang barangkali bukan saja orang Muslim tetapi bukan Muslim juga, apakah persiapan harus mereka lakukan untuk berdepan dengan cabaran-cabaran ini? Of course kita semua kena, pendakwa-pendakwa kena lebih maju juga, kena memahami dan mendalami kemahiran-kemahiran dalam teknologi, menguasai bidang ini, bersaing supaya dapat bersaing dengan orang lain dan mendekati jiwa yang mungkin bukan non-Muslim juga, supaya dakwah itu lebih berkesan. Okey, baik. Pesanan ini kepada mereka menjadi pendakwah dan barangkali kita juga menerima dakwah tersebut, apakah yang harus kita lakukan? Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nur Syahidah Fahad, merupakan Pensyarah Kanan Jabatan Dakwah dan juga Pembangunan Ihsan Akademik Pengajian Islam Universiti Melaya. Terima kasih banyak, Doktor. Kita dapat explain. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali dalam kerancakan isu berkaitan dengan Abah Panas. Abah Panas, kita terpaksa kepada bahasa Melayu lah. Kalau sebut bahasa Inggerisnya, bahaya. Ia satu isu yang semakin dekat dengan kita dan dari hari ke hari bermula dengan waktu PKP 2020, isu ini semakin mendapat perhatian seluruh dunia dengan berlaku lonjakan mereka yang mula melayari laman media sosial ataupun laman sosial lucah ni lah. Jadi kerisauannya adalah bukan kepada orang dewasa tetapi kerisauannya adalah kepada generasi yang akan dilahirkan kesan daripada melihat benda-benda yang tidak sepatutnya ini. Dan difahamkan juga dalam konteks ini 70% daripada kalangan anak muda sudah pun mengalami masalah simptom ketagihan pornografi. Ini satu angka yang tidak boleh untuk dibanggakan. Kita harus melihat isu akar mengapa perkara ini berlaku dan apakah yang boleh kita lakukan dalam mengatasi perkara ini. Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Azimah Muhammad, pakar perubatan keluarga, Jabatan Perubatan Keluarga Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang. Selamat datang. Saya pun tak tahu nak mulakan bagaimana kerana risau perkara ini terus berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Mungkinlah kita nak mulakan dulu tentang stigma masyarakat. Bila bercakap soal isu ketagihan pornografi, seringkali dibebankan kepada gender lelaki. Itu naratif yang seringkali diperkatakan. Tetapi realitinya di lapangan itu, bagaimana doktor melihat? Dia memang satu pernyataan yang betul pun, dia tak boleh disangkal. Memang kalau daripada kajian pun memang membuktikan 2/3 daripada pengguna pornografi itu adalah lelaki dan 1/3 adalah perempuan. Dan kalau perempuan sekalipun, apabila dia melihat pornografi itu ada perasaan bersalah, rasa menyesal, rasa tak sesuai perbuatan tersebut. Tapi kalau lelaki, mungkin sebab dah dinormalisasikan, jadi dia rasa tak ada rasa salah dan expectation untuk seorang lelaki tu dia boleh beraksi di ranjang itu mungkin menyebabkan lelaki lebih cenderung untuk menonton pornografi itu atas tujuan pada mulanya untuk mempelajari skill, for example. Okay. Tapi doktor, kalau kita lihat naratif awalnya gender lelaki lebih macam dikata tadi dinormalisasikan dengan ketagihan pornografi ni. Tapi kalau kita melihat trend perubahan zaman dengan digitalisasi dan sebagainya, kita ada satu laman seperti OnlyFans, mereka juga ramai dinominasi oleh wanita yang dahagakan perhatian lelaki. Kalau begitu pula macam mana? Sebab kalau kita tengok, kalau pendapat saya sendiri tengok trendnya dia macam seimbang. Ketagihannya tu lelaki ada, perempuan pun ada. Okey, tapi kita bercakap tentang pornografi ini apabila pengguna melihat, menonton, membaca. Yang di dalam OnlyFans itu mungkin pelakunya dia berbeza kan? So penontonnya ramai lelaki, pelakunya mangsa mungkin ramai perempuan. Sebab kalau dalam situasi kita, especially negara yang konservatif ini, kita lebih menjurus kepada hubungan antara lelaki dan perempuan. Jadi itu yang saya gunakan perkataan mangsanya adalah perempuan yang menjadi pelakonnya untuk aksi-aksi lucah tersebut. Okey, doktor, satu perkara yang harus untuk kita sedari bahawasanya sekarang ini sudah wujud masalah ketagihan pornografi ini sehinggalah menyebabkan kepada satu perkara yang lebih menakutkan apabila amalan ketagihan pornografi itu berlaku sampailah dah ke jenjang perkahwinan. Ia tidak boleh dihentikan, sukar dihentikan, sehingga kadang-kadang ada setengah individu itu melakukan aksi-aksi yang di luar batasan asas kepada masyarakat. Sebagai contoh, mereka melakukan pelakuan seperti diimajinasikan di dalam tontonan tersebut terhadap isterinya barangkali. Bagaimana situasi ini boleh mencetuskan perkara yang lebih teruk dan dahsyat kepada masyarakat kita? Dia sebenarnya pornografi dimulakan dengan atas tujuan yang saya cakap tadi. Mungkin seseorang tu dia ingin belajar, ingin tahu macam mana what is sex, contoh dia ya. Tetapi apabila dilakukan secara berulang sehingga mengganggu tugas dia, gaya hidup dia, fungsi dia dalam masyarakat, itu yang menyebabkan ketagihan to the stage yang dia tak boleh kawal dah perbuatan tersebut. Jadi tidak hairan walaupun dia dah berkahwin, kepuasan itu berbeza berbanding melihat, menonton pelakuan di video berbanding melakukan sendiri. Dan mungkin ada certain teknik yang dilihat melalui aksi di video itu
yang ingin dicuba bersama pasangan, yang itu yang menyebabkan perlakuan itu jadi tidak normal. Jadi nak menjawab soalan tuan tadi, salah satu puncanya adalah mudahnya akses kita kepada bahan-bahan tersebut. Dan kita bercakap tentang Industrial Revolution 5.0 now kan. So kepantasan internet, wifi yang tidak dibendung. Wifi you boleh dapat di kebanyakan tempat, kafe dan di rumah pun ada. So tanpa pemantauan yang baik, pastinya itu yang mendorong aktiviti tersebutlah. Okey. Doktor, boleh tak saya katakan juga ketagihan pornografi ini adalah sebahagian daripada masalah mental illness? Dari sudut perubatan kita belum ada satu disorder yang spesifik untuk pornografi, tetapi memang dia kita grupkan di bawah sexual compulsive disorder, tapi secara tuntasnya belum ada pornografi disorder ini, tetapi memang dari sudut perubatan kita, apabila dia mengganggu fungsi seseorang, kita perlu rawatan. Okey doktor, sikit soalan, valid ataupun tidak kalau saya katakan bahawa kesan ketagihan pornografi ini kesan panjangnya adalah wujudnya mereka-mereka yang pedofil, mereka-mereka yang gila seks, mereka yang pandang wanita bukan sebagai individu tetapi sebagai alat untuk memuaskan. Setuju tak kalau saya kata macam tu? Kesan daripada menonton pornografi itu, satu mungkin dia buat pada diri sendiri, atau contoh onani ya, ataupun masturbasi, ataupun dia buat bersama pasangan. Apa cara sekalipun, tujuannya adalah untuk kepuasan diri dia. Dan itu yang menyebabkan antara kesan lagi, orang yang menonton pornografi dia suka mengasingkan diri. Kerana itu cara untuk dia memuaskan nafsu dia. Dan itu yang contoh pedofilia, apa sekalipun, selagi mana dia dapat memuaskan nafsu dia, dan dia memang komplikasi itu banyaklah. Okey, doktor, dalam satu perihal lagi kita nak soal bagaimana untuk mengatasi perkara ini. Menonton pornografi tetapi sudah berada dalam fasa ketagihan. Ketagihan satu perkara yang barangkali melarat. Untuk menyelesaikan perkara ini bukan mudah. Betul. Untuk kita kata jangan tengok dah, tidaklah seperti itu, kerana sudah tahap ketagihan. Dan saya percaya ianya berlaku daripada episod perjalanan hidup itu juga. Betul. Untuk berdepan dengan perkara ini, bagaimana harus barangkali kita, sesiapa yang barangkali telah merasakan berada dalam fasa ketagihan itu, untuk mencari solusinya? Satu, saya percaya dan saya sangat-sangat yakin diri sendiri harus sedar dan ingin berubah. Antara tanda-tanda yang pengguna pornografi ini harus sedar apabila dia tidak dapat berfungsi dengan baik, tidurnya terganggu, waktu kerjanya terganggu, dia tidak boleh membuat keputusan dengan tepat kerana fikiran dia hanya tertumpu pada yang itu sahaja. Jadi dia harus sedar yang dia perlu mendapatkan rawatan. Dan dia perlu mencari pakar psikiatri ya, untuk mendapatkan rawatan, di mana ada mungkin keperluan untuk menggunakan ubat untuk substance ya. Dia pada masa sekarang ni research ataupun in this area ni sangat kurang, tapi ada ubat yang boleh digunakan untuk merawat. Dan pada masa yang sama kita perlu menggunakan pendekatan perubahan tingkah laku, di mana kita rujuk pada psikologis untuk correct dia punya mind tu. Okey doktor, sikit soalan cepu mas. Sebenarnya berat juga saya nak tanya soalan ni. Kalau kita lihat secara asasnya, onani itu dalam agama dilarang sebab boleh memudaratkan kita. Tetapi kalau kita lihat sekarang ni zaman TikTok, banyak mereka yang mula menyuarakan kata bagus sebenarnya untuk kesihatan, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut saraf dan juga fizikal kita, buruk sebenarnya. Tapi macam mana kita nak pegang stand bahawa onani ni kalau kita lakukan di cara yang tak betul, salah dan boleh memudaratkan kita? Saya tak nak komen tentang hukum agama sebab saya bukan pakar dalam bidang itu, tetapi saya percaya onani ini memang ada komplikasi yang tidak baik, terutamanya hubungan seksual dengan isteri ya. Jadi macam mana nak rawat, sama juga perlu mendapatkan rawatan daripada pakar bidang yang memang pakarnya dalam bahagian
kesihatan seksual. Dan kalau perbuatan tersebut tidak dikawal, ia boleh menjurus contohnya mati pucuk, for example. Dan itu membawa kesan yang lebih banyak. Okey, doktor, untuk anak-anak muda khususnya barangkali sekarang ini isu berkaitan tentang ketagihan pornografi itu sudah bermula di peringkat sekolah lagi. Betul. Kerana barangkali akses tadilah mudah untuk didapati dan tidak ada kawalan. Ini merisaukan kita. Ibu bapa harus mengambil cakna tentang perkara ini. Apa yang harus dilakukan oleh ibu bapa? Itulah kadang-kadang kita nak menegah itu pun sukar juga kerana akhirnya sukar untuk mengawal 24 jam terhadap perilaku anak-anak. Apa lagi yang harus kita buat? Nak mengajar anak-anak ini supaya tidak mereka ini barangkali dalam fasa psikologi pembesaran itu sedang berlaku kan. Lagi tidak dibenarkan, lagi mahu dilihat, lagi mahu dilakukan. Ini satu konflik yang harus untuk diurus. Bagaimana ni doktor? Satu memang parenting lah, maknanya gaya keibubaan yang perlu merasa ada satu tanggungjawab yang tidak boleh dibiarkan, pemantauan secara berterusan. Walaupun anak itu dah sekolah menengah, dah pergi college, pemantauan harus dilakukan pada bila-bila masa. Macam mana you nak monitor? Of course, you kena monitor lah bila you pegang anak punya handphone, you are allowed to do spot check at any point in time, contoh dia, ya. Dan yang kedua adalah kita nak memperkasakan anak-anak itu sendiri, kebolehupayaan mereka untuk menilai mana yang baik dan yang buruk. Dan itu juga terlahir daripada gaya keibubapaan yang positif. So macam mana kita nak mendidik anak kita untuk tahu yang mana yang boleh dan yang mana tidak. Yang itu yang perlu diajar di peringkat awal. Dan kalau kita bercakap tentang remaja, kenapa mereka mudah menggunakan internet atau akses kepada pornografi ini? Sebab sifat ingin tahu. Kenapa mereka ingin tahu? Mereka tidak tahu apa itu seks. Kalau dalam kebanyakan rumah di Malaysia, ibu bapa tidak bercakap pun tentang seks. Jadi di mana lagi mereka boleh dapatkan maklumat tersebut? Pastinya melalui internet. Jadi apa yang ingin saya kempen, ibu bapa lebih secara terbuka bercakap dengan anak tentang seks. You talk to your kids what is sex and what are the do's and don'ts, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang Islam larang. Kalau untuk orang yang beragama Islam, apa yang dibenarkan. Dan ini jika dididik daripada awal, insya-Allah anak ini faham. Tetapi masalah yang timbul, saya rasa, sebab education itu tidak berlaku dan kita hanya bergantung pada sekolah. Tapi pastinya sekolah juga banyak lagi silibus yang lebih penting. Okey, baik. Ini satu isu saya kira harus untuk diberi pandangan lebih mendalam, khusus bagi ibu bapa sendiri untuk memantau dari awal supaya tidak terjerumus anak ini masa kepada ketagihan. Itu yang kita risaukan. Terima kasih selagi diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Azimah Muhammad atas perkongsian ini. Selepas ini kita nak bercakap berkaitan tentang Hari Bersama Iftar 2024. Semuanya selepas ini. Baik, kita teruskan lagi perbincangan kita. Kali ini kita bercakap tentang Hari Bersama Iftar 2024 ataupun nama penuhnya Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, yang saya kira ada dalam kalangan kita mungkin tidak beberapa mengenali, tapi kalau mereka dalam perkhidmatan pejabat awam, insya-Allah pasti kenal lah. Mesti kena kenal juga. Mesti kena kenal. Okey, kita bersama dengan Tuan Roslan Arifin yang merupakan pengarah Institut Penyiaran dan juga Penerangan Tun Abdul Razak ataupun Iftar. Selamat datang. Terima kasih. Set yang sangat dirindui. Terima kasih kerana jemput saya pagi ni. Pasti. Sama-sama. Yeah. Okey, tentunya kita tahu dulu tentang sejarah latar belakang Iftar ni, kerana ianya bukan baru wujud, difahamkan sudah masuk usia ke-53 tahun. Betul. Sejarah panjang harus untuk diceritakan kepada masyarakat umum. Ya, pagi-pagi kita cerita sejarah ya, tapi mungkin 53 tahun begitulah panjang perjalanan Iftar. Tapi ramai sebenarnya kurang faham sedikit ataupun sebenarnya asal-usul. Sebenarnya Iftar ni asal namanya adalah pusat latihan penyiaran kebangsaan. Asal nama dia dilahirkan pada 1971
Kemudian pada tahun 1975 barulah orang kata di Bukit Angkasa Puri itulah. Di situlah kompleks IPTA. Dan di situlah wujudnya asal nama IPTA tu. Pada tahun 75 dan orang kata berkongsi dengan kompleks Angkasa Puri ATM. Kemudian pada tahun kemudian itu pada tahun 2008 barulah dulu nama IPTA tu ada 1 P je. Kemudian pada tahun 2008 tambah lagi 1 P. Jadi namanya Institut Penyiaran asalnya dan ditambah pada Institut Penyiaran dan Penerangan. Jadi kat situlah tambahnya dan pada tahun 2016 berlaku penstrukturan semula dan diluluskan oleh JPA, maka IPTA orang kata dalam langkah dia yang lebih segak lah, maka banyaklah peranan-peranan yang tambah baik, bukan saja untuk penyiaran, penerbitan dan kejuruteraan penyiaran, kita tambah lagi elemen-elemen dalam kreatif, konten dan juga kita juga komunikasi strategik. Tapi saya nak tarik sikit, sebenarnya IPTA ini ditubuhkan oleh Allahyarham Tan Sri Abdul Ramli. Ketika itu adalah ketua pengarah penyiaran, dia pengasas pada Tan Sri Allahyarham menjadi KP pada tahun 1969 hingga tahun 75. Jadi apa yang saya nak kaitkan sini adalah Tan Sri Abdul Ramli kemudian selepas bersara menjadi pengurus besar bernama. Maka Tan Sri Abdul Ramli juga adalah penyumbang kata berkaitan penyiaran bernama. Maka hari ini Wisma Bernama yang kita sedang bersiaran ini adalah orang kata hasil terjemahan daripada Tan Sri Allahyarham sendiri. Sebab itu kata ada kaitan kita semua ni. Okey. Dalam konteks ini saya nak memahami tentang core business yang dilakukan oleh IPTA, dan adakah ianya hanya berfokus kepada sektor awam semata-mata ataupun dibuka kepada mana-mana sektor untuk bersama-sama dengan IPTA? Itulah asalnya penubuhan dulu khas untuk dikatakan menjadi pusat latihan bagi penyiaran. Iaitu khas dulu ada penyiaran ada satu, kita tidak ada lagi TV stesen yang lain. Maka sudah tentunya khususannya pada RTM. Kan? Kemudian kita kata kita structurekan balik, kemudian pada tahun 2016 semua ini, maka IPTA tidak lagi yang kata khusus kepada dunia penyiaran saja. Kita buka, maksudnya penyiaran kita buka pada dunia penyiaran juga pada TV stesen lain. Maksudnya ada kerjasama kita dengan swasta. Tapi itu satu bidang. Tapi juga kita telah buka juga kepada kumpulan-kumpulan daripada industri. Kemudian daripada swasta dan juga khususnya pada kumpulan muda lah. Jadi kita bekerjasama dengan IPTA, IPTN semua. Jadi maksudnya kita bermula lebih awal supaya kita wujudkan silibus-silibus yang boleh membantu industri yang mengeluarkan anda-anda semua ni lebih awal lagi. Okey. Cik Lan, dalam kita sekarang ni bergerak ke arah reformasi digital. Kalau dulu kita gunakan analog, sekarang bergerak ke arah digital. Jadi dalam memastikan bahawa IPTA ini relevan dengan perkembangan semasa, bagaimana perubahan itu dilakukan supaya ianya selaras dengan pergerakan digitalisasi dan juga agenda madani itu sendiri? Ya, sebenarnya itu kata kita sebagai IPTA tentulah kita ni adalah satu orang kata menterjemahkan orang kata hasrat kerajaan daripada dulu sehingga sekarang daripada kerajaan madani. Jadi kita telah mengharungi era-era dulu, ialah zaman-zaman dulu kita analog lah. Ya, pada sebelah milenium kita pergi ke zaman digital. Jadi tentulah kita juga upgradekan diri kita. Ya, kita kena malahan kadang jurulatih bukan pada IPTA saja. Sebenarnya jurulatih untuk mendidik dan juga untuk memberi khususnya juga kita mengambil yang terbaik di luar sana. Ya, bukan IPTA sendiri yang menjadi jurulatih. Kita ambil orang-orang luar yang kita rasa mampu untuk menterjemah dan membimbing kepada kumpulan yang ada hari ini. Sebab hari ini begitu pantas. Ilmu tidak lagi dulu orang kata boleh kekal 5, 6 tahun, 10 tahun ya. Hari ini mungkin ilmu kita boleh kekal 6 bulan, lepas tu berubah. Jadi pada saya terjemahan itu, saya kata kita kena terjemahan. Kerajaan hari ini berhasrat untuk melahirkan kumpulan yang berilmu. Maka kami pun paksalah mengilmukan diri dengan lebih baik, dengan mengajak kumpulan-kumpulan yang hebat, bukan saja di dalam negara, di luar negara kita jemput. Okey, ini satu perubahan yang saya kira harus dilakukan.
kerana perlu iftar harus keterhadapan dalam penjual perkara khusus dalam konteks ini. Dan untuk tahun ini memasuki usia 53 tahun, saya pasti iftar harus melakukan revolusi yang cukup menyeluruh untuk tahun ini dan sambutannya itu nanti. Apakah perkara unik yang akan dilakukan bagi memastikan supaya iftar dilihat kekal relevan dalam industri? Itu kita kembali kepada peranan kita. Jadi kita cuba meningkatkan diri kita dari semasa-semasa. Jadi untuk itu hasratnya, malahan saya sebenarnya baru saja orang kata baru jadi orang kata menyertai iftar ini, maka saya lihatkan bahawa kita kena lebih agresif lah. Maka di situlah hasrat saya untuk kita wujudkan satu hari lah khas untuk tahun ini yang mana tak pernah kita buat. Kita mengadakan hari bersama iftar. Ini pertama kali. Ini pertama kali, julung kalinya kita buat secara baik dan hebat, insya-Allah, dengan sokongan semua berdama pun. Jadi kita mengadakan hari pada 20 hari bulan Februari ni. Okey. Ya, jadi kita menjemput semua, bukan kalangan-kalangan jabatan kerajaan saja. Kita jemputkan juga para industri. Kita jemputkan juga IPTA, IPTS saya kata. Jadi kita bersemuka. Jadi kita bersemuka untuk kita mendapatkan ilmu dan kita mendapatkan apa hasrat sebenar di luar sana supaya iftar boleh menjadi pembimbing dan pelatihnya. Jadi kita tak naklah syok sendiri yang kita buatnya. Kita mengadakan lebih 100 khusus setahun. Banyak kan 100 khusus. Tapi penekanan contohnya dulu Kementerian Komunikasi sebelum Disember lepas namanya Kementerian Komunikasi dan Digital, kita beri banyak penekanan mengenai digital. Kita mengadakan AI, Artificial Intelligence kan. Kita mengadakan kursus suku juga daripada khusus kita beri khas kepada untuk kita menyelami dan juga orang kata mengilmukan industri sendiri, khususnya dalam penyiaran penggunaan AI. Jadi untuk kali ini kita juga selain itu kita kekalkan juga takwim dalam konteks iftar ini untuk sepanjang tahun, tapi kita juga memberi penekanan juga pada strategi komunikasi yang juga menjadi ilmu, cabang ilmu yang penting lah hari ini. Kita juga selain itu kita buat juga kandungan ataupun kreatif. Banyak lagi lah kita nak buat. Okey, kalau lihat ini antara sesi yang dilakukan dan saya lihat tadi banyak sebenarnya nama-nama besar yang dibawa sebagai tenaga pengajar. Ini juga antara tenaga pakar yang dibawa untuk memahamkan dan juga memberikan latihan kepada peserta-peserta bersama dalam iftar ini. Dan untuk program yang akan dilangsungkan selama satu hari, saya nak tahu juga tentang apakah pengisian yang akan dilakukan sepanjang hari tersebut. Itulah tadi kita akan bersemuka, kita panggil. Sebab itu kita pun ada mengadakan juga beberapa seminar jugalah. Melibatkan juga orang kata konten, juga melibatkan orang kata perbincangan teknologi bersama industri, keperluan. Tapi yang pentingnya saya ingin maklumkan juga pada kita pengisian kita daripada 10 pagi hingga 5 petang. Pada hari itu kita juga menjemput Yang Berhormat Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi, untuk hadir bersama untuk menyertai kita, untuk mendengar sendiri. Jadi siapa yang hadir ketika itu, industri semua, dapatlah kita berpeluang dan kita boleh berbincang untuk kata masa yang akan datang apakah ruang-ruang dan peluang yang ada. Tapi saya juga nak mengambil kesempatan jugalah pada hari itu juga kita buku panduan pelapor mobile journalism Mojo ini yang pernah dikeluarkan tetapi terhad. Tapi pada hari 20 hari bulan ni kita akan mengadakan buku e-book e-book Mojo ya. Jadi kalau ini nak orang kata nak jadi Mojo pun baca ni. Buku ni, panduan ni lengkap. Lalu nampak nipis tetapi dia padat. Kita akan mudahkan untuk orang sesiapa saja, bukan saja kumpulan para wartawan. Saya ni wartawan dulu, bukan saja untuk saya saja tetapi juga untuk umum dan juga khasnya untuk kumpulan orang kata para pelajar yang ingin mengambil kursus orang kata Meskom. Jadi ini pun akan menjadi juga silibus untuk IPTA, IPTS untuk melahirkan kumpulan wartawan barulah. Hanya dalam ini kita akan buat e-book yang dihasilkan oleh, untuk menghasilkan buku ni melibatkan ramai pihak ni. Bernama pun terlibat. Bernama terlibat RTM, bukan saja IFTA, Japan dan juga UiTM. Kita jadi buku penuh dengan grafik. InsyaAllah nanti lepas 20 hari bulan masuk dalam website IFTA nanti, scan QR code tu nanti boleh baca. Boleh secara percuma. Secara percuma. Jadi, tapi yang penting kat situ banyak ilmu. Banyak ilmu dalam ni insyaAllah untuk menjadi sebab dalam buku ini bukan apa semua mengenai wartawan sekarang. Rasmi tak rasmi kan. Tapi buku ini juga akan meletakkan tentang elemen yang paling penting apa dia? Bagaimana untuk melapor secara tepat,
dan benar, tapi juga untuk menjadi seorang wartawan yang beretika. Itu paling penting sebenarnya. Moral jadi wartawan, tapi etika itu harus moral. Jangan kita sebarkan orang kata berita palsu. Betul. Tak baik. Okey, Cik Lan, sikit lah. Ala-ala dah dekat bernama dekat ni. Ini request daripada yang rakan-rakan kita di studio juga. Mewakili mereka yang berada di Bernama. Ada tak kerjasama yang akan dilakukan antara Iftar dan juga Bernama untuk kita menambah baik kursus-kursus yang akan datang seperti MCR, MCP dan sebagainya untuk, yelah kadang-kadang ada skill yang kita tak biasa buat yang mungkin kita boleh aplikasikan dalam dunia penyiaran itu sendiri. Okey, itu saya kata sebenarnya kerjasama antara Bernama Iftar ni, malah dalam buku ni tunjukkan kerjasama saya kata tadi. Tapi dalam dunia penyiaran, kita bercakap dalam dunia penyiaran, maka sebenarnya teknologi itu penting. Teknologi itu pantas dan sistem-sistemnya, kata satu-satu stesen ni menggunakan perbezaan teknologi dan sistem ya. Tapi yang paling penting je adalah mengenai asas penyiaran itu sendiri. Kita kata untuk saya tidak ada masalah, sebab itu sebenarnya peranan kami Iftar untuk membimbing dan memastikan bahawa Bernama RTM yang juga adalah dianggap sebagai satu media penyiaran nasional kita ada berada pada tahap pesada yang terbaik, terhebat. Jadi insya-Allah orang kata kerjasama antara dua pihak akan terus dikekalkan. Lulus hari ni. Okey, ringkas saja di pojok ini berkaitan tentang siapa yang akan rasmikan nanti dan pastinya juga harapan pengarah Iftar sendiri supaya lebih ramai lagi penglibatan daripada masyarakat awam untuk bersama-sama dengan Iftar ini. Jadi saya ambil kesempatan ni 20 hari bulan Februari ni jatuh hari Selasa, 10 pagi hingga 5 petang, datanglah berkunjung ke kami ni, ramai-ramai membawa pandangan, bawa idea, kita bersemuka saya sedia mendengar, kita juga untuk mendengar juga satu pandangan yang akan diberikan oleh Menteri Komunikasi Fahim Fadzil yang akan juga orang kata mungkin ada juga mungkin ada berita baik juga kan pengumumannya. Ada tu macam kena dengar. Mungkin saja. Jadi saya juga minta Bernama sendiri selain daripada warga jiran saya RTM, jiran-jiran yang ada sekitar di kawasan situ dan juga kepada orang-orang muda, datanglah orang industri datang. Okey, InsyaAllah kita doakan agar program ini juga berjaya dengan jayanya dan insyaAllah juga kita harapkan Iftar akan terus kekal relevan dalam memastikan supaya mereka dalam industri secara khususnya mempunyai kompetisi yang sangat tinggi untuk berjaya menunjukkan kualiti yang bermutu. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Roslan Arifin, pengarah Institut Penyiaran dan juga Penerangan Tun Abdul Razak ataupun dikenali sebagai Iftar. Jangan lupa temu janji anda 20 Februari nanti hari Selasa bersama dengan Iftar. Adakah akan ada pengumuman khas untuk penjawab awam? Kita tak tahu, sama-sama kita nantikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Baik, itu saja. Saya Dina Shah Salim. Saya Rizal. Kita jumpa lagi esok bersama rakan studio lain. Assalamualaikum. Tinggal. Senyum segar di pagi hari.